Didik TV KPM. Jadi untuk segmen yang kedua ini kita akan pergi lebih terperinci tentang yang pertama cikgu nak sentuh tentang seni bahasa. Setiap kali cikgu ajar seni, cikgu akan sebut selalu seni bahasa ni. Penting untuk tahu seni bahasa dalam sesuatu karya supaya kita tak semata-mata bina ataupun hasilkan karya saja, tetapi kita tahu apa maksud dia, apa bahan penggunaannya. Itu yang dimaksudkan dengan bahasa seni. Jadi, tanpa melengahkan masa, cikgu nak gunakan slide. Okey, baik. Jadi, bahasa seni visual. Okey, bahasa seni visual ni kita secara mudahnya mengandungi beberapa elemen iaitu garisan, jalinan, rupa, bentuk, warna dan ruang. Okey, cikgu akan pergi satu persatu. Untuk garisan, kita ada pelbagai jenis garisan. Contohnya, garisan tebal, garisan halus, garisan beralun. Okey, semua itu kita akan boleh nampak dalam karya seni kita. Okey, kemudian ialah jalinan. Okey, jalinan contohnya ada jalinan sentuh, jalinan tampak. Okey, jalinan sentuh ni contohnya ialah kita boleh pegang jalinan tu. Contoh kalau Ria pegang durian. Okey, rasa tajam tak? Tajam cikgu sebab ada duri. Ada duri. Jadi itu jalinan sentuh. Okey. Kalau durian tu berada dalam lukisan, kalau Ria sentuh, rasa tak duri-duri dia? Tak cikgu. Tak rasa. Jadi itu jalinan tampak. Tampak ni nampaklah. Kita boleh lihat saja tapi tak ada permukaan yang boleh disentuh. Melainkan dapat sentuh kertas lukisan tu saja. Betul. Okey, baik. Jadi seterusnya ialah rupa. Okey, rupa ada rupa organik, ada rupa geometri. Geometri ni contohnya rupa yang seperti bulatan. Okey, kemudian bentuk petak segi empat, itu geometri. Bentuk bintang ke. Manakala kalau bentuk organik, biasanya bentuk tu dia lebih kepada rupa alam semula jadi. Contohnya bunga, kucing, ikan dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada bentuk. Okey, bentuk ada macam-macam kan? Sama juga macam ni bentuk kotak, bulat dan sebagainya. Warna pula. Warna ialah dekat dunia ni kita akan melihat warna, kan? Tadi masuk hutan pun apa warna yang paling banyak lagi sekali dekat hutan? Hijau cikgu. Hijau. Okey, warna hijau. Jadi hijau ni ialah warna sejuk. Okey, warna ada warna sejuk, ada warna panas, ada warna primer, sekunder, tertia. Okey. Jadi cikgu nak terangkan tentang warna sejuk, warna panas tu dululah. Okey, warna sejuk tadi dah tahu kan warna hijau. Betul. Selain warna hijau, okey, cikgu nak uji Ria lah. Untuk warna ke cikgu? Untuk warna. Okey, kejap. Soalannya ialah, apa lagi warna sejuk? Cikgu bagi clue kalau kita lihat ke atas. Ke atas yang ada awan-awan tu. Kita akan melihat langit cikgu, awan. Warna apa? Dan warna biru. Biru, tepat sekali. Okey, biru juga ialah warna sejuk. Okey, kemudian warna panas. Kalau warna panas ni biasanya dia warna merah, warna oranye. Okey. Kalau macam bunga yang berada dekat hadapan Ria ni agak-agak warna apa? Panas ke sejuk? Macam panas je cikgu. Sebab dia warna apa? Dia terang cikgu. Terang dan dia berwarna merah. Okey, dia ialah warna panas. Okey, baik. Seterusnya ialah Okey, prinsip rekaan. Okey, prinsip rekaan ada 7. Harmoni, kontra, ritma dan pergerakan, kepelbagaian, penegasan, kesatuan dan imbangan. Okey, cikgu terangkan mana yang berkaitan dengan karya kita hari ini jelah. Okey, kalau prinsip rekaan yang ada pada karya arca kita, biasanya yang paling penting nak buat arca kena seimbang. Kalau tak seimbang, arca tu akan terbalik, jatuh. Okey, jadi bagaimana
ni nak uji lagi. Okey. Bagaimana kita nak pastikan arca itu seimbang? Tapak dia kena macam mana? Tapaknya mungkin kena melebar, cikgu. Ya, tepat sekali. Tapak mesti kena lebar. Okey, barulah Arca kita itu seimbang. Selain itu, selain lebar, kita boleh juga tapak dia tu jadikan dia lebih berat. Okey. Jadikan lebih berat, letak batu ke, letak pasir ke, apa-apa sajalah. Barulah arca kita lebih stabil dan tidak mudah terbalik. Okey. Kemudian dalam arca juga ada kontra. Biasanya adalah kontra. Kalau kita lihat dekat hadapan ni ada pelbagai jenis arca, kebanyakannya ada kontra. Kontranya dari segi warna. Paling jelas kontra warna lah. Kalau cikgu nak beri contoh, ambil pisang ni lah. Okey, pisang ni yang pakai spek mata ni. Kontra, kat mana yang kontra? Kontra ni ialah warna yang dilihat sangat berbeza. Okey. Contohnya Hitam, cikgu. dengan putih. ya. Okey. Okey, ini warna kontra. Hitam dan putih ni kontra sangat. Dia berbeza sekali. Okey, kemudian warna yang ada pada bunga ini. Kita tengok batang yang berwarna hijau tu dan bunga kelopak dia, itu kontra juga. Dia tak sama. Kalau warna merah jambu dengan merah, warna dia seakan-akan. Jadi dia warna sewarna, dia tak kontra. Macam tu. Okey. Baik, seterusnya ialah kepelbagaian. Kepelbagaian ni ada dari segi bentuk, warna, macam-macam rupa. Okey, itu pelbagai. Kemudian penegasan. Kalau dalam sesuatu arca tersebut, apa yang kita nak tegaskan? Contoh dekat sini, orang paling penegasan ni macam kalau dari jauh, orang nampak itu dulu. Itu penegasan. Sesuatu yang paling mudah untuk dilihat dan dapat ditangkap oleh mata terlebih dahulu. Contohnya kalau dekat padang, kan, padang warna hijau, tiba-tiba ada satu kerusi yang berwarna merah. Itulah penegasan dia. Kalau kita pergi padang, kita akan pandang kerusi itu. Itu penegasan. Okey? Sama juga dengan arca, ada penegasan masing-masing. Kalau ni ada bulatan, kelopak bunga yang besar, dan sebagainya. Okey, seterusnya, cikgu? Seterusnya, cuba lihat dekat hadapan cikgu ini. Ada beberapa bahan. Okey, sebelum tu cikgu nak buat lakaran idea. Okey, lakaran idea ni penting sebelum kita memulakan sesuatu karya supaya kita lebih bersedia, lebih dapat buat perancangan lah sebelum kita hasilkan karya yang terbaik. Okey, jadi cikgu nak melukis. Jom. Okey, baik. Jadi untuk arca bunga gergasi kita pada kali ini, kita akan lukis dahulu. Kenapa kena lukis? Supaya kita dapat tahu bahan apa kita nak pakai. Biasanya murid dia tak tahu apa bahan nak guna. Dia tak tahu bahan nak guna. Kemudian kalau cikgu tanya nak buat bunga macam mana, tak tahu. Jadi murid tu perlu buat penerokaan terlebih dahulu. Okey. Ini antara alat-alat dan bahan yang kita boleh gunakan semasa nak hasilkan arca. Contohnya seperti yang kat depan ni ada kotak, ada botol, ada batang aiskrim. Okey, ada batang aiskrim dan macam-macam lagi. Ini sikit je cikgu bawa. Ada banyak lagi yang lain sebenarnya. Jadi murid-murid kena buat eksplorasi sendiri. Okey, jadi untuk bunga, sebagaimana kita tahu, bunga bentuknya biasanya ada bunga di kat tengah, ada kelopak. Okey, ini bunga yang kita biasa selalu nampak dekat taman, dekat yang mak kita tanam ke, kan? Betul. Okey, kemudian ada batang dia. Jadi dia mesti dah tumbuh daripada mana-mana permukaan, tanah ke, pasu ke, kita boleh letak pasu. Okey, dan ada daun. Inilah rupa bunga selalunya yang biasa kita lihat. Jadi daripada imej bunga ini, kita nak buat arca. Kita tak nak ambil bunga ni terus letak atas meja, tak nak. Kita akan gunakan bahan-bahan terpakai. Jadi cikgu nak cadangkan kita gunakan botol.
Tadi kan kita jumpa botol kan? Betul, cikgu. Jadi kita guna botol. Okey. Jadi lakaran idea dia ialah botol. Okey, kita lukis botol. Lukis je lakaran biasa, tak payah cantik sangat pun tak apa. Asalkan dapat memberi gambaran awal kepada kamu untuk gunakan bahan apa pada arca nanti. Okey, kemudian cikgu nak gunakan apa lagi rasa sesuai nak buat bunga ni? Ini apa ni? Kotak, cikgu. Kotak. Okey, kita boleh gunakan kotak. Jadi, kita akan gunakan kotak, kita akan buat pada bahagian kelopak nanti. Okey, botol ni macam rendah. Cikgu nak tinggikan dia lah. Rasa apa bahan kita boleh tinggikan botol ni? Yang mana, cikgu? Yang itu. Ini ialah gulungan tisu. Tisu tu yang kita dah habis guna, ambil je kat dalam dia, kita boleh gunakan bahan tersebut sebagai arca kita. Okey, kita tambah kat sini. Kat situ. Kemudian, kita nak buat bahagian ni pula. Okey. Yang bulat tu cuba pegang. Ni, cikgu? Ya. Okey. Polisterina. Okey, polisterin atau polisterina. Cikgu ambil biasanya kan kita kat pasar ada benda ni kan kat pasar kan. Ada letak ikan dalam tu, letak ais, ambil, potong, letak kat sini. Jadikan dia... Okey. Okey. Kemudian untuk kelopak bunga, cikgu gunakan kotak lah. Cikgu potong kotak. Okey, jadikan dia sebagai kelopak bunga. Okey, kalau murid lupa, alamak tadi apa ini? Ini apa? Kamu boleh labelkan. Apakah bahan ini? Ni nak guna kotak. Supaya kamu senang ingat. Ini gulungan tisu tu. Okey. Botol dan sebagainya. Okey, kalau kamu tidak berpuas hati dengan rekaan ini, kamu boleh tukar lagi. Awak tukarlah banyak mana pun, tak apa. Asalkan hasilnya awak puas hati dan dapat hasil yang terbaik. Okey? Buat yang lain. Tapi cikgu rasa cikgu nak pakai yang ni je, rasa macam cantik dah yang ni kan? Betul, cikgu. Jadi nanti untuk segmen seterusnya, kita akan lihat bagaimana daripada lukisan ni kita hasilkan arca stabile. Okey. Dan mungkin ada lagi tambahan, cikgu? Okey, seterusnya ialah kita lihat barang-barang ini. Okey. Macam mana kita nak cantumkan alat-alat ni kan? Mesti ada benda yang boleh cantumkan dia. Okey, biasanya kita gunakan gam. Okey, boleh tak angkat gam tu? Okey, itu gam. Pusing ke belakang. Alright. Okey, gam. Jadi selain pada gam, kita boleh gunakan pita pelekat. Okey, ini pita pelekat. Okey. Okey, ini pita pelekat. Kita pastikan arca kita ni stable, cikgu. Ya, dan melekatlah antara satu sama lain. Kan barang-barang dia kan semua terpisah asalnya. Ini botol, yang ni kotak, semua lain-lain. Jadi kita mesti ada benda yang boleh menggabungkan ataupun mencantumkan bahan-bahan itu. Okey, selain pada itu kita boleh gunakan ini cikgu paling gemar ni. Pistol pemanas ni. Yang ni paling cepat dan paling senang untuk digunakan. Tetapi untuk murid-murid di rumah kalau nak guna ni kena berhati-hati sebab dia panas ni. Ya, kena perlu pengawasan ibu bapa. Awak kena utamakan keselamatan. Okey, semasa buat kerja-kerja ni lah. Gunakan gunting, pisau, semua kena pentingkan keselamatan. Jangan sampai awak cedera tau. Okey. Jadi kemudian untuk bahan alatan pemotongan, kalau kotak ni kan kita tak terus dapat bentuk yang macam kita nak. Kita kena potong dahulu. Jadi kita gunakan gunting. Macam biasalah kita gunakan gunting. Ini kena hati-hati tahu, gunting ni tajam. Okey, baik. Didik TV KPM